Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dihormati Puan Siti Fadilah binti Syuib selaku pensyarah bagi pengucapan awam MPU 2233 dan saudara dan saudari sekalian. Pada hari yang penuh barakah ini, mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengambil sesuatu yang baru untuk kita lakukan pada hari yang mendatang ini. Ingin saya memulakan terlebih dahulu forum kita hari ini dengan serangkap pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Zulkifli selaku moderator program forum ini. Ingin saya berkongsi satu topik kita hari ini iaitu kelebihan amalan membaca. Sebelum itu, ingin saya memperkenalkan ahli-ahli panel saya pada hari ini untuk mengupas apakah kelebihan amalan membaca ini. Saudara dan saudari sekalian, panel pertama kita ialah Saudara Muhammad Syafiq Irfan bin Abdul Ghaib, manakala panel kedua iaitu Tan Sri Alif Haikal bin Zairul Rizal dan yang terakhir panel ketiga Saudara Wan Ahmad Azim bin Wan Muhammad Suri. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan ahli-ahli panel kita untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Irfan bin Abdul Ghaib, iaitu Pegawai Ahli Pendidikan. Saya adalah ahli panel pertama pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tan Sri Alif Haikal bin Zairul Rizal, Menteri Pembangunan Negara, dan saya adalah ahli panel yang kedua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Azim bin Wan Muhammad Suri. Saya seorang selebriti media sosial dan saya juga adalah ahli panel ketiga pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel kita yang telah memperkenalkan diri sebentar tadi. Para hadirin, saudara dan saudari sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita bersama-sama untuk mengupas isu atau tajuk forum kita pada hari ini. Membaca merupakan suatu amalan yang mulia. Banyak kebaikan yang dapat diperoleh dengan membaca. Kerajaan menerusi pelbagai kempennya sentiasa menggalakkan masyarakat mengamalkan tabiat suka membaca. Membaca dapat meluaskan pengetahuan kita. Hal ini demikian kerana membaca merupakan jambatan ilmu. Banyak ilmu yang kita dapat peroleh dengan membaca buku, surat khabar atau novel. Kita juga dapat mengetahui perkara-perkara baru dalam pelbagai bidang ilmu seperti sains, matematik, sejarah dan sastra. Kita dapat mengetahui tentang isu semasa yang berlaku di seluruh dunia. Misalnya, masalah kegawatan ekonomi, pencemaran alam sekitar, pergolakan politik, serangan pengganas, sukan dan sebagainya. Dengan demikian, kita akan lebih peka terhadap perkembangan semasa dan tidak lagi menjadi seperti katak di bawah tempurung. Seterusnya, ingin saya bertanyakan soalan apakah kelebihan amalan membaca ini. Soalan saya ini akan ditujukan kepada ahli panel pertama kita iaitu Saudara Muhammad Syafiq Irfan bin Abdul Ghaib, iaitu Pegawai Hal Ehwal Pendidikan
untuk menerangkan apakah kelebihan tersebut. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput ahli panel pertama kita. Dipersilakan. Terima kasih pada moderator pada hari ini. Dan Assalamualaikum pada sidang hadirin dan juga ahli panel yang dihormati. Seperti yang kita tahu yang mana mengamalkan amalan membaca adalah amalan yang harus diamalkan oleh masyarakat, terutamanya golongan muda. Mengamalkan amalan membaca ini dapat membantu seorang itu untuk memperluaskan ilmu pengetahuan seperti laut yang terbentang luas. Mengamalkan amalan membaca ini dapat membolehkan seorang itu untuk memperoleh kebaikan. Antara kebaikan membaca yang dapat diperolehi oleh golongan muda, terutamanya pelajar, adalah dapat meningkatkan disiplin. Seperti yang kita tahu, meningkatkan disiplin adalah amat sukar bagi setengah orang. Oleh disebab itu, mengamalkan amalan membaca ini dapat membantu untuk melatih seorang itu menjadi disiplin. Ini kerana jika anda selalu membaca, anda akan menjadikan masa-masa membaca tersebut menjadi sesuatu yang anda tahu, dan anda lakukannya pada waktu-waktu yang tertentu. Tetapi apakah anda lakukannya jadual waktu membaca pada seharian? Apakah anda lakukannya? Amat sedikit seseorang yang akan lakukannya. Itulah sebabnya mengapa amalan melakukan jadual membaca pada waktu seharian dan anda lakukannya pada setiap hari, anda dapat meningkatkan disiplin anda. Dan jika anda akan merasa seperti tidak selesai, yang mana anda tidak dapat membaca buku pada satu hari, maka itu bermakna tahap disiplin anda untuk membaca adalah sangat tinggi. Setelah itu, kebaikan membaca yang dapat diperoleh oleh golongan muda adalah dapat mengurangkan tekanan dan juga stres. Jika mendapat tekanan dan juga banyak masalah yang mana pasti akan menimbulkan masalah pada diri. Itulah sebabnya mana membaca buku ni dapat membantu seseorang itu untuk melupakan masalah tersebut untuk seketika. Adapun membaca sesuatu yang menghiburkan, yang pastinya dapat menghilangkan tekanan dan stres, maka dapat dilihat yang mana membaca buku ini dapat membantu untuk seorang itu keluar daripada tekanan dan juga stres. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada saudara panel kita, iaitu Syafiq Irfan, Pegawai Hal Ehwal Pendidikan. Apa yang disampaikan oleh panel pertama sebentar tadi amatlah bermakna kepada kita semua untuk menjadi ulat buku untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita ini. Seterusnya, saya ingin menjemput panel kedua, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Alif Haikal bin Zairul Rizal, untuk memberikan pendapat yang lain selain daripada yang disampaikan oleh panel satu sebentar tadi. Dipersilakan panel kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada tuan moderator kita, iaitu Tuan Haikal bin Zulkifli. Seperti yang kita sedia maklum, kebaikan membaca buku dapat dinikmati malah berganda dari masa ke semasa. Faedah membaca buku akan berganda seperti 1, 2, 4, 6, 8, 12 dan seterusnya. Bila melihat dari sudut ini, buku menjadi subjek yang menarik bagi saya. Menurut Wikipedia, buku adalah media untuk merakam maklumat dalam bentuk tulisan atau gambar. Biasanya terdiri daripada banyak halaman yang disatukan dan dilindungi oleh sampul. Buku membiarkan kita bergerak tanpa menggerakkan kaki. Sekiranya kita hanya membaca buku yang dibaca oleh orang lain, kita hanya boleh memikirkan apa yang difikirkan oleh orang lain. Namun sekiranya ada buku yang ingin kita baca, tapi belum ditulis, kita mesti menulisnya. Buku adalah cermin jiwa.
kita hanya melihat di dalamnya apa yang sudah ada di dalam diri kita. Minda memerlukan buku-buku seperti pedang, memerlukan batu pengasah jika ingin menjaga kelebihannya. Sesuatu yang sangat ajaib boleh berlaku apabila kita membaca buku yang baik. Selain itu, buku juga adalah rakan yang paling senyap dan paling stabil. Mereka adalah kaunselor yang baik, mudah diakses dan paling bijak, dan guru yang paling sabar. Terdapat beberapa kebaikan yang dilupakan oleh orang ramai tentang aktiviti membaca buku. Yang pertama ialah membaca adalah kunci kejayaan masa depan. Pembacaan yang dipupuk dari kecil memberi kesan yang kuat terhadap peluang seseorang di kemudian hari. Tahap minat dan sikap terhadap aktiviti membaca, jumlah masa yang dihabiskan membaca dan kepelbagaian bahan bacaan sangat mempengaruhi prestasi pada masa depan. Ada kanak-kanak yang ibu bapanya hanya kerja kampung tetapi boleh memperoleh skor yang baik di sekolah. Setelah ditanya apa yang kerap mereka lakukan, mereka mengatakan yang mereka sangat suka membaca. Memelihara sikap suka membaca semestinya dapat mendekatkan kita kepada kejayaan di masa depan. Buku boleh menjadi guru yang paling sabar untuk kita berjalan ke arah matlamat kita. Dan kebaikan yang kedua ialah membaca memupuk penyertaan CV. Peratus membaca buku yang terlibat dalam aktiviti sukarela adalah lebih tinggi berbanding individu yang kurang membaca buku. Ada kajian sosial yang mengatakan membaca telah dijalankan dan salah satu hasil kajian yang mendapati bahawa peratusan pembaca buku yang menjadikan sukarelawan untuk organisasi bukan keuntungan adalah 42%, jauh lebih tinggi daripada peratusan bukan pembaca, iaitu 25%. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Daun keladi, daun selasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Alif Haikal, Menteri Pembangunan Negara, di atas penerangan beliau tentang kelebihan amalan membaca ini. Tan Sri Alif Haikal juga seorang yang mengamalkan amalan membaca dalam kehidupan harian beliau. Beliau juga menyarankan kepada kita semua rakyat Malaysia untuk menanamkan sifat membaca dalam kehidupan supaya dapat melahirkan generasi bijak pandai di masa akan datang. Seterusnya, saya ingin menanyakan pendapat lain. Selain daripada panel kedua sebentar tadi, saya ingin memanggil panel kita yang ketiga untuk membicarakan kelebihan amalan membaca ini. Dia adalah seorang selebriti media sosial dan selalu mendapat ramai tontonan di media sosialnya. Tidak lain, tidak bukan, saya ingin menjemput saudara Wan Ahmad Azim untuk memberikan pendapatnya pula tentang kelebihan amalan membaca ini. Dipersilakan panel yang 3. Okey, hari ini saya akan menjawab soalan yang ditanya dari moderator kita sebentar tadi, iaitu tentang kepentingan dan kebaikan amalan membaca kepada masyarakat. Saya akan jelaskan dua kepentingan dan kebaikan amalan membaca kepada masyarakat, iaitu membaca dapat mengisi masa lapang dan menambah pembendaharaan kata. Amalan membaca merupakan amalan terbaik untuk dilakukan seseorang dalam mengisi masa lapang. Pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di waktu senggang seseorang, tetapi adalah digalakkan untuk kita melakukan aktiviti yang bermanfaat seperti bersukan dan membaca. Sebagai contoh, sukan membantu kita untuk menjadi insan yang lebih baik serta berguna berbanding diri kita yang dahulu. Justru, membaca di masa lapang adalah suatu perkara yang perlu menjadi tabiat kita kerana masa itu emas. Selain itu, amalan membaca juga dapat membantu menambah perbendaharaan kata yang mungkin kita tidak pernah tahu sebelum ini. Tidak dinafikan bahawa ketika kita membaca, kita akan membuatkan kita mencari definisinya untuk mengetahui maknanya dengan lebih lanjut. Tambahan pula,
pada era ledakan sains dan teknologi ini, penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris amatlah penting untuk menjamin kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Oleh itu, pembacaan buku-buku berbahasa asing dapat meningkatkan kosakata dalam bahasa tersebut. Seperti peribahasa Melayu pernah berkata, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Itu saja penerangan daripada saya untuk menjawab soalan dari moderator kita pada hari ini tentang kepentingan dan kebaikan amalan membaca kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah dan terima kasih kepada ahli panel 3 iaitu Wan Ahmad Azim di atas perbicaraannya sebentar tadi. Semua ahli panel kita pada hari ini menerangkan semua kelebihan amalan membaca untuk memberikan manfaat pada kita semua. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Konklusinya, pelbagai faedah yang boleh didapati daripada membaca terutamanya dalam kalangan masyarakat. Nilai pengetahuan akan bertambah dan begitu juga gaya pemikiran yang lebih luas mampu memacu negara ke arah kemajuan sejagat. Dengan generasi yang berpendidikan baik dan bijaksana, kita mampu menyaingi negara-negara maju yang lain dalam menghadapi masa depan. Ibarat kata pepatah Melayu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semoga rakyat kita mampu menjadikan amalan membaca sebagai budaya yang menjadi kebiasaan kepada generasi-generasi akan datang. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, forum kita pada hari ini sudah hampir ke penghujungnya. Sungguh banyak ilmu, pengetahuan yang kita semua perolehi dalam forum pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini sedikit sebanyak dapat menambah idea dalam pemikiran kita untuk mengamalkan amalan membaca dalam kehidupan harian. Kalau kita pada hari ini tidak pandai membaca, mungkin kita akan ketinggalan zaman berbanding negara-negara lain. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Tanpa ilmu, siapalah kita? Bahasa mencerminkan bangsa. Sebelum saya akhiri forum kita pada hari ini, ingin saya memberikan serangkap pantun. Ada padi, ada beras, bertanak nasi, periuk tembaga. Ada budi, adalah balas. Orang berbudi, kita berbahasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.